Dalam bahasa Arab tak disebut pahala. Bahasa Sanskrit, bahasa Arab disebut ajrun. Ajrun. Ajrun ni jamak dia, plural dia, ujur. Apa makna ajrun? Upah. Jadi kita semayang bang ni, kita nak upah kita. Sawab dalam bahasa Arab yang lain, sawab. Kalau jamaknya dia panggil aswab. Apa makna aswab? Ganjaran. Ataupun pembalasan. Jadi sama ada ajrun ataupun sawab, dua-dua ni kita nak. Dan kita nak di dunia sampai ke akhirat. Timbul persoalan. Salah tak mengharapkan fadilat dan juga ganjaran? Sebab ada orang yang agak strict sangat. Bila bab ibadat, dia kata kita ikhlas je lah, tak payah harapkan apa-apa. Tak, ini kita betulkan. Dalam ibadat, apatah lagi Ramadan, boleh mengharapkan fadilat dan juga ganjaran. Bahkan para sahabat, kita tengok para sahabat kita, kalau dalam contoh kehidupan ni, kena tengok sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha al-fadil tuan pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Salahuddin Al-Ayubi, Taman Astana View, Rahmakota 15. Seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka. Kali terakhir saya sampai ke masjid ini menyampaikan ceramah 12 Julai 2022, hari Selasa. Maknanya dah setahun, 7 bulan, 12 hari. Dan tobat saya percaya tuan-tuan tak ingat apa saya ceramahkan ketika itu. Inilah satu-satunya masjid dalam Malaysia, asal nak puasa panggil saya ceramah. Tajuk terakhir Ramadan yang dirindui. Ini panggil lagi tajuk Ramadan. Tukar nama masjid Ramadan sajalah tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita seperti disebutkan oleh Al-Fadhil Pengusi tadi, kita memasuki 15 Sya'ban. Malam ni malam penuh berkat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Ibnu Hibban, diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal, ini hadis-hadis hasan sahih. Nabi pernah menyebut, yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Malam nisfu Sya'ban, Allah akan mendatangi seluruh makhluknya pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Dan dia akan ampunkan dosa seluruh makhluknya yang minta ampun, kecuali dua golongan saja. Iaitu pertama orang yang syirik kepada dia, dan yang kedua orang yang saling bermusuhan. Ini hadis ini juga ada disebutkan dalam Musnad Ahmad, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ada disebutkan juga dalam Musnad Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Maka start daripada ni sampailah pagi esok, banyakkanlah berdoa, ambil kesempatan. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia buat satu bab Kitabus Salatul Aidin, bab semayang dua raya.
Kata dia, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwal lailah min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Aku dah sampai hadis padaku yang aku kaji, banyak beribu hadis yang dia baca, dan dia buat kesimpulan doa sangat mustajab pada 5 malam. Pertama sekali malam Jumaat, yang kedua malam raya haji, yang ketiga malam raya puasa, yang keempat malam bulan Rejab, malam pertama bulan Rejab, dan pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini bukan sekadar pendapat Imam Syafi'i, diambil daripada satu hadis, sebagai contohnya hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 5 layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam takkan ditolak doa, iaitu malam Jumaat, malam bulan Rejab, iaitu malam pertama Rejab, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebab itu dalam kitab Qalyubi wa Umairah dijelaskan, yundabu ahya lailatil aidain bi dzikri aw salati awwalahuma salatu tasbih. Disunatkan kita menghidupkan malam-malam raya, iaitu malam raya puasa dan raya haji, dengan melakukan zikir dan juga semayang, khususnya semayang tasbih. Wa yakfi ma'zamaha wa aqallahu salatul isya' fi jama'ah wal azmi ala salati subhi kazalika. Kalau tak larat nak semayang tasbih, maka minimum sekurang-kurangnya mengerjakan semayang isyak berjemaah pada 2 malam itu, malam raya haji dan malam raya puasa, dan membulatkan tekad untuk semayang subuh berjemaah pada raya pertamanya esok. Sebab bukan senang, malam raya orang nak pergi masjid kurang, sebab malam raya orang membeli barang, shopping, ataupun orang atas highway lagi. Jadi usahakan semayang isyak berjemaah dan berazam untuk semayang subuh berjemaah pada pagi raya. Sebab bukan senang juga semayang subuh berjemaah pagi raya. Ada orang sebulan Ramadan hari-hari masjid, tapi masuk air raya semayang di rumah je lah, sebab musafir dan macam-macam lagi. Maka kata dia, wa mislahu ma lailatan nisfi Sya'ban, dan begitulah yang kau lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Wa awwalul laiti min Rajab wa lailatul Jumu'ah, sama juga malam Jumaat, begitu juga malam pertama bulan Rajab. Li'annaha mahala ijabati doa, sebab semua malam tu mustajab berdoa. Jadi malam ini kita tidaklah melaksanakan amalan yang biasanya orang dulu-dulu buat, baca Yasin 3 kali, setiap Yasin tu ada doanya. Tapi malam ni kita ubah jadi adakan ceramah ataupun tazkirah. Tetapi kita dapatlah fadilatnya mendirikan semayang isyak berjemaah. Dan tuan-tuan berazamlah hari esok semayang subuh berjemaah. Maka itulah amalan yang boleh dilakukan pada malam nisfu Sya'ban selain daripada kita berdoa. Jadi jangan malas berdoa pada malam. Momen ini jangan dapat malam nisfu Sya'ban. Hadirin hadirat sekalian, memasuki separuh bulan Sya'ban ini, maknanya kita dah tak lama sangat dah jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak lama sangat, kurang 2 minggu, kami di Jabatan Mufti dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan akan pastikan kenampakan anak bulan. Kita pergi tengoklah anak bulan ada atau tidak. Mungkin tak nampak, mungkin nampak. Sebab itu bila dah masuk saja nisfu Sya'ban, sebelah kaki kita dah duduk dalam Ramadan. Sebab itu kata Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, kata dia, syahru Rajab syahru zar'i, wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i, wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Bulan Rajab bulan bercocok tanam, bulan Sya'ban bulan menyiram tanam-tanaman, dan Ramadan nanti adalah bulan kita menuai hasil. Kata dia lagi, masalul syahri Rajab karrih, wa masalul Sya'ban masalul ghaim, wa masalul Ramadan masalul matar. Perumpamaan bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban seperti awan membawa hujan, bulan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Maka orang yang tidak tanam pokok masa bulan Rajab, tidak menyiramnya pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia menuai hasilnya pada bulan Ramadan? Sebab Ramadan dah begitu dekat. Jadi ayo kita banyakkan ibadah. Cuma malam ni saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian, memasuki Ramadan yang kurang 2 minggu ini, kalau kita muhasabah diri,
kita nak masuk Ramadan untuk ibadat ni, apa niat ibadat kita? Kita masuk Ramadan ni, apa niat kita? Kalau tak ada niat, dia akan jadi satu ritual biasa sajalah. Macam orang diet, orang yang buat intermittent fasting, sama saja. Dia Ramadan ini penentuannya pada niat kita. Apa niat kita supaya menjadikan ianya sebagai ibadat? Tuan-tuan sekalian, nak masuk bulan Ramadan ini, niat kita adalah nak dapat rahmat Allah. Itu mustahab. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan, penyejuk hati jiwa nan gersang. Sebab itu rahmat Allah ini sangat mustahab. Kita tak akan masuk surga tanpa rahmat Allah. Rahmat ni maknanya kesian belah. Kita bukanlah baik sangat. Ada hari ke masjid, ada hari tak. Karaoke pun ya, masjid pun ya, boleh belaka. Jenis 50-50. Bukan sempurna. Ya, kita bukan sempurna. Kita bukan macam ahli ibadah yang konsisten betul ibadahnya. Jadi kita tahu kita ni nakal sikit. Jadi kepada Allah kita merayu, ya Allah kesianlah pada aku. Sebab kita ni dengan anak-anak pun ada hak nakal, belajar tak pandai. Tapi kita kesian belah pada dia. Kita pun kadang tak marah juga. Walaupun dia tidaklah berjaya macam abang kakak dia. Dah lah degil tak dengar kata. Belajar tak berapa pandai. Tapi dia pandai ngambil hati kita sikit-sikit. Suruh pergi kedai, pergi. Jadi kita pun jadi kesian belah pada dia. Walaupun dia tidak sempurna seperti abang kakak dia yang lain. Jadi yang itulah kita harapkan. Momennya Ramadan. Sebab Ramadan ni pintu rahmat, maknanya kesian belah Allah Ta'ala dibuka seluruhnya pada bulan Ramadan. Kita minta Tuhan pandanglah kita. Ya Allah, aku ni nakal. Kesianlah ke aku. Masuk surga rasa tak lepas dengan ibadat. Subuh cerah sangat, asar gelap sangat, tak lepas rasanya. Jadi kesian je lah pada aku. Ya. Markah kesian. Kan kita zaman sekolah, zaman universiti. Kadang lulus tu bukan sebab kita jawab betul. Markah kesian. Lecturer tu kesian ke kita? Saya dulu di Mesir, tuan-tuan, tidak pandai belajar. Jadi kalau jawab kertas kajian 5 line, 4 line tu jawapan lah. Ada salin soalan ni, bukannya faham sangat. Soalan tu salin lah, soalan sepanjang-panjang. Kertas kajian yang terakhir, saya merayu je. Wahai doktor yang mulia, tulis harap lah, betul tak betul, cerita lain. Saya ni adik-beradik ramai, ayah tak sihat, tulis je. Saya nak balik Malaysia membantu keluarga. Saya berjanji kalau lulus subjek ini saya akan berdakwah di jalan Allah. Tolonglah wahai doktor, luluskanlah saya. Memang merayu tu. Lulus semua walaupun bukanlah cerdik sangat, lulus belaka. Para-para hidung lah, boleh lah. Kesian tu mustahak, rahmat. Apatah lagi Nabi pernah sebut, la yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Mu kena ingat, mu takkan masuk surga sebab amalan ibadat kamu. Tuan-tuan, kalau kita masuk surga dengan amal ibadat, kita kalah dengan cleaner Masjidil Haram ya. Cleaner Masjidil Haram kadang menyampah menengok, oh belagak tu. Dia halau je kita masa dia menyapu tu. Kita nak cok dah raudah tu. Ya haji, Allah haji. Kita pun ke tepi lah. Rupa dia sambil bersih, dia buat sembahyang 2 rakaat dapat ke dia. Sambil dia pusing Kaabah tu, dia cium sekali Hajar Aswad. Dapat pula ke dia. Ampun belaka dosa. Cuci. Kawasan Haji Ismail, kita pun ada merasa nak dapat. Tak dapat. Tapi gang ni, time dia mencuci tu kerang, dia tarik tali merah. Dia buat 2 rakaat situ. Ampun lagi dosa. Baik tu saya kata, kalau ukur amal ibadat, orang kerja cleaner Masjidil Haram, lebih banyak amalan pada kita. Dia hari-hari mandang Kaabah. Bayangkanlah polis yang pegang tali tepi Hajar Aswad, kerja korek gigi je. Tapi Hajar Aswad sebelah siku dia je. Mana kalau dia nak taubat, dia sapu sekejap. Astaghfirullahalazim. Habis agak dosa dia. Tapi nasib baik Nabi sebut, ingat. Mu masuk surga bukan kerana banyaknya amal ibadat. Sahabat pula jadi heran. Pula dah. Dia suruh kita ibadat banyak-banyak. Sudah-sudah. Masuk surga bukan pakai ibadat. Wala anta ya Rasul. Adakah Tuhan juga masuk surga bukan dengan amal ibadah? Nabi jawab, wala ana. Aku pedak illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Hatta aku, kata Nabi, masuk surga dengan belah kesian Allah. Allah kesian pada aku, rahmat pada aku bahawa aku dapat masuk surga. Hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ni bukan nak menggalakkan tuan-tuan makin malas beribadat, tidak. Supaya jangan rasa Allah macam mana kalau kita orang lain ke Mekah tiap-tiap bulan. Tak, jangan risau. Kita doa pada Allah, ya Allah, kesian belahlah pada aku. Kesian belah pada aku. Bagaimana kita kesian pada anak-anak kita tak berapa berjaya itu tadi. Tapi pahala kita perlu. Amal ibadah kena banyak sebab pahala ni dia currency. Dia mata wang. Kita di akhirat ni adalah kehidupan. Kita perlu makan, minum, kita ada kehidupan. Jadi bila dahaga nak minum air, lapar nak makan. Jadi nak membeli, tak ada duit di sana, duit tak laku. Tuan-tuan kalau nak pergi ke akhirat, bawa duit ringgit Malaysia, tak laku. Siapa nak menerima duit kita? Jangankan pergi akhirat, pergi luar negara bawa duit Malaysia, tak laku tuan-tuan. Tuan-tuan nak tukar pun orang tak endok. Agak lah, kita tak tahu. Tak tahu, takut murah sangat, orang tak endok kadang-kadang. Kita nak pergi ke Thailand, bawa ringgit, laku. Tak, kena bawa baht Thailand. Mana mata wang kena sesuai dengan lokasi. Kita nak pergi Singapura, walaupun pergi dekat-dekat je sepadan. Nak pergi Greenwood misalnya, beli putu piring. Tak laku RM5, kena pakai Singapore dollar. Nak pergi ke Indonesia, pakai rupiah. Nak pergi Mekah, Madinah, pakai rial. Pergi Amerika, pakai US dollar. Pergi Belanda, pergi Perancis, Paris, Luxembourg, kena pakai euro. Pergi London, pergi UK, kena pakai pound sterling. Artinya mana negara kita nak pergi, mesti bawa duit negara itu. Maka kalau nak pergi akhirat, apakah mata wang currency-nya? Pahala. Pahala ni adalah transaksi. Nak kena bawa banyak ke Ustaz? Ikut awak punya dosa. Kalau banyak dosa, banyaklah kena bawa lagi currency. Sebab masa di akhirat kerja kita membayar denda je kerja kita. Denda apa? Denda tampar orang, terajang orang, maki orang, ngata orang, komen jelek pada orang. Tu semua kena bayar. Sebab itu kadang bila baca Facebook orang mengata macam-macam, dalam hati banyak pahala dia ni esok. Nak bayar ni berapa banyak ni. Itu kan hadis atadruna manil muflis itu ya. Tahukah kamu siapa orang paling bankrupt di hari kiamat? Orang paling bankrupt adalah, kata Nabi, pergi hari kiamat nanti bawa pahala macam-macam. Dia confident sangat dah masuk surga. Sebab dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Pergi haji 4 kali. Banyak amal ibadat dia, masjid tak tinggal. Tapi baru nak ambil boarding pass masuk ke surga, datang orang yang dia pernah zalimi masa di dunia. Datang seorang, ya Allah, saya nak mengadu, Pak Haji ni dulu pernah tampar saya. Saya tak tahu apa salah saya. Lepas tu dia buat bodoh. Malu saya kena tampar depan orang. Hari ni saya nak tuntut bela. Kata malaikat, pakcik bayar denda. Bayar apa? Ambil satu akaun pahala, beri ke orang. Ambil pahala umrah. Budak tu pergi umrah pun tak pernah. Sabit kita tampar dia dulu, ambil pahala umrah, beri ke dia. Hilang dah satu. Datang lagi, rupa pakcik ni kuat menampar orang je kerja. Menampar orang, terajang. Garang sangat agak. Habis pahala dia hilang. Sehingga datang, kata Nabi, orang terakhir mengadu lagi, orang ni pernah zalimi saya. Sampai Pak Haji ni kata, saya dah tak ada duit nak bayar. Habis akaun saya. Maka kata malaikat, awak ambil dosa budak tu, pikul. Dah lah kita tak pernah buat dosa itu. Ambil pikul. Itu malang namanya. Inilah kata Nabi orang yang bankrupt hari kiamat nanti. Jadi, itu yang orang selalu kalau kita buat zalim ke orang tu akan guna ayat, merangkak engkau cari aku kat akhirat. Itu kena debar ayat tu sebenarnya. Bukan diugut main-main tu. Esok habis pahala kita, dia kikis satu persatu. Jadi pahala mustahak sebagai mata wang. Dan betul lagi, kita nak masuk Ramadan ni, kita kena niat nak cari pahala juga. Sebab lubuk pahala paling banyak dalam setahun adalah masa bulan Ramadan. Pahala dia pusingan bonus. Dia tak ada pada bulan lain. Dan manusia ni pula memang naluri dia, baik macam mana pun, dia suka kepada ganjaran. Dia suka pada bonus. Jarang orang buat kerja pro bono. Jarang. Mesti nak ada juga ganjaran. You get what you pay. Kita nak sesuatu imbuhan. Macam kita orang kerja kerajaan ataupun rakyat Malaysia, bila Perdana Menteri bentang bajet, orang bukan peduli pun. Orang nak tahu ada bonus ke tak. Orang nak tahu apa dapat je. Bonus saja. Apa ganjaran dapat.
Walaupun Menteri Kewangan bentar lah, kita dasar fiskal, kita mengembang pertumbuhan ekonomi, keluaran dalam negeri kita diunjur sekitar 4.5%, defisit fiskal 2023 dianjurkan berkurang parah 5% KDNK banding 5.6% tahun 2022. Dasar defisit fiskal kita disasar. Orang bukan peduli defisit lantak lah, fiskal tak fiskal. Berapa dapat? Penjawab awam lah biasanya tanya soalan itu. Tanya lah penjawab awam negeri faham. Baru-baru ni dapat bayaran bantuan khas kewangan BKK 1 bulan setengah gaji. Minimum 2,000. Mungkin ada tuan-tuan yang tak tahu. Geng-geng penjawab awam dapat. Dia buat diam je macam tu. Dia senyap. Kalau ada isteri pun tak tahu. Teruk lalu. Isteri pun dia tak khabar. Jadi tuan-tuan yang dapat bonus. Isteri pun sayang lah. Panggil abang tu lain sikit. Be panggil ya. Benda nak pergi makan McNate belaka. Be. McNate kenapa? Manage. Be tak ada duit be lah. Dan tak ada duit esok tak ada lah panggil bewok lah. Main telefon siang malam. Maka dalam kita beramal nak memasuki bulan Ramadan nanti, kita boleh beramal untuk niat dapat ganjaran. Walaupun objektif utamanya rahmat. Tapi saya sebut tadi pahala mustahak sebagai perbelanjaan kita. Maka mari nanti Ramadan kita banyakkan juga amalan. Sebab kita nak kumpul poin bonus sebanyak-banyaknya. Cuma kata Imam Nawawi, manusia ni dalam beramal ada macam-macam pesen. Amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah, itu orang kita panggil hamba. Amal yang dikerjakan kerana itu adalah perintah Allah, maka itu tanda orang berilmu. Orang berilmu, dia buat sebab dia tahu ni arahan Allah. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang ibadat tak ada ilmu, dia lebih banyak buat kerosakan berbanding kebaikan. Orang tak tahu ilmu semayang, maka semayangnya banyak rosak. Orang tak tahu hukum hakam puasa jadi rosak. Orang tak tahu perkara-perkara sunat ketika berpuasa, dia hilang pahala puasa yang sangat banyak. Jadi ilmu mustahak. Kata Imam Nawawi lagi, amalan yang dikerjakan kerana nak mengharapkan fadilat, ini dipanggil saudagar. Amalan yang dikerjakan kerana yakin dengan ganjaran pahala, itu dipanggil makam ihtisab. Ihtisab ini tinggi. Pahala ni benda yang kita nak. Kalau apa makna pahala? Pahala ni dia bukan bahasa Arab. Pahala ni daripada bahasa Sanskrit. Sanskrit maknanya pala, buah pala. Lepas tu ada istilah dia sebagai Arya Pala, Maha Pala. Dalam bahasa Arab tak disebut pahala. Bahasa Sanskrit, bahasa Arab disebut ajrun. Ajrun ni jamak dia, plural dia ujur. Apa makna ajrun? Upah. Jadi kita semayang bang ni, kita nak upah kita. Sawab dalam bahasa Arab yang lain, sawab. Kalau jamaknya dia panggil aswab. Apa makna aswab? Ganjaran. Ataupun pembalasan. Jadi sama ada ajrun ataupun sawab, dua-dua ni kita nak. Dan kita nak di dunia sampai ke akhirat. Timbul persoalan. Salah tak mengharapkan fadilat dan juga ganjaran? Sebab ada orang yang agak strict sangat. Bila bab ibadat, dia kata kita ikhlas je lah, tak payah harapkan apa-apa. Tak, ini kita betulkan. Dalam ibadat, apatah lagi Ramadan, boleh mengharapkan fadilat dan juga ganjaran. Bahkan para sahabat, kita tengok para sahabat kita, kalau dalam contoh kehidupan ni, kena tengok sahabat. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Siapa yang nak mencari teladan dalam hidup, carilah teladan pada sahabat-sahabat Nabi. Apa sebab? Mereka ini abarru hazil ummati quluban. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang paling baik hati. A'maquha ilman. Orang yang paling dalam sekali ilmu agamanya sebab mereka berguru dengan Nabi. Mereka juga adalah aqalluha takallufan. Paling sedikit dalam berlebih-lebihan. Mereka ni aqwamuha hadian. Paling lurus bimbingannya. Mereka juga ahsanuha halan. Paling baik keadaannya. Kalau kita tengok sahabat sendiri, mereka pun ada yang teruja dengan fadilat. Teruja dengan ganjaran pahala.
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah ditanya tentang ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tu Nabi sebut, man taba'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Siapa-siapa mengiring jenazah, dia dapat pahala satu bukit Uhud. Dia punya besar pahala. Jadi orang tanya kepada Abdullah bin Umar, apa komen tuan dengan hadis ni? Saya dengar daripada Abu Hurairah, pengiring orang mati dapat pahala besar gunung Uhud, pahala dia. Apa jawab Ibnu Umar? Saya rasa macam dia exaggerate, macam lebih sangat pula lah. Tak munasabah, dia kata. Takkanlah ngiring jenazah pegang besi sebelah tu je, berlari. Macam Mekah kan, kalau jenazah keluar daripada masjid, orang semua bekerja, nakkan pegang stretcher tu je, geduk, sebab pahalanya satu qirat. Jadi dia kata, saya rasa macam berlebih-lebihan sangat. Tak apa, saya cek dulu hadis ini. Dia cross check dengan Aisyah. Ibnu Umar jumpa dengan Aisyah, tanya, Ummul Mukminin, betul ke Nabi pernah cerita gini, pahala dapat besar gunung? Lalu kata Aisyah, ya, saya juga pernah dengar. Sudah, kata Ibnu Umar, laqad farratna fi qararitin kasiratin. Katanya, aku dah rugi pahala yang sangat banyak kerana terlepas pandang tentang benda itu. Ini hadis Muslim. Artinya Ibnu Umar itu pun, galak sungguhlah, apa aku baru tahu benda ini. Artinya di kalangan sahabat pun teruja mengejar pahala. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fihi dalalatun ala fadilat Ibnu Umar. Hadis ini menunjukkan kelebihan Abdullah bin Umar, wa taksifahu ala ma fatahu minal amali salih, yang mana dia ni sangat merasa rugi kalau dia tertinggal satu amalan soleh. Sebab fadilat besar. Dalam kitab I'anatul Talibin ada dicatatkan tentang kisah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Dia ni guru kepada ramai ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, tu anak murid dia belaka. Pernah sekali dia habis sembahyang maghrib di masjid, habis dia balik ke rumah. Sampai di rumah, ada tetamu datang. Bila tetamu datang, dia ra'i. Arab ni tuan-tuan, dia ra'i tetamu. Sebab tetamu kalau datang, dia bawa rahmat. Inna dhaifa iza dakhala baitul mu'min, dakhala ma'hu alfun barakatun wa alfun rahmah. Tetamu kalau masuk rumah kita, siapa pun orang tu, dia datang bersamanya 1000 berkat dengan 1000 rahmat. Itu baru seorang. Kalau satu keluarga, 12 orang satu kereta, berapa banyak pahala. Walaupun beras kita habis, berkat dengan rahmat tak jual pasal malam. Carilah di mana-mana, tak ada. Jadi biarlah dia datang ramai-ramai. Jadi dia layan tetamu betul. Dia memang budaya ra'i tetamu orang Arab luar biasa. Bagi tuan-tuan yang berkawan dengan orang Arab, pernah pergi negara Arab, kalau kita pergi ke rumah makan dia tu boleh makan 10 orang, dia suruh kita seorang mengadap makan nasi Arab tu, dia ra'ikan sangat. Dan kalau tuan-tuan perasan orang Arab, kalau kita datang ke rumah dia, seluruh ahli keluarga dia akan duduk dengan kita di ruang tamu. Kecuali anak perempuan dia, isteri dia tak lah, dia akan duduk dengan kita. Duduk mana muka kita, saya tak tahu nak buat benda kalau duduk gitu. Macam kita kan, tetamu datang, anak kita menerak ke dalam bilik, main game, main telefon, semua jenis tak cara. Tetamu siapa datang lantak lah, baring depan TV, menengok TV. Tak, Arab semua keluarga dia, sebab ahlan wasahlan, awak dah jadi keluarga saya. Jadi semua orang duduk, kita pun berkenalan, ni lah jauh berapa, nah ni terkatan berapa, ni dia kenalkan semua. Tu cara orang Arab. Dan mereka takkan tanya bila balik. Macam kita daripada Malaysia pergi ke sana, tak adalah tanya flight balik Malaysia apa. Tak pernah mereka tanya bila balik. Sebab mereka ahlan wa sahlan. Awak keluarga saya mudahkan. Dan memang tak boleh tanya tetamu kalau datang bila nak balik. Sebab Nabi sebut ad-dhiyafah salasatu ayyam. Fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu datang 3 hari, mu kena layan. Jangan tanya bila dia nak balik. Main orang Melayu dak lah. Tetamu baru sampai, soalan pertama tanya bila balik. Balik semula ni kan. Dia tanya pula kita bila nak balik. Kadang saya ceramah kata kita berkuantan, ceramah lah Kuala Lumpur ke mana ke. Aku sampai ceramah, soalan pertama,
Balik terus Kuantan malam ni. La ilaha illallah. Janganlah tanya orang bila nak balik. Patutnya biarlah berapa hari pun. Jadi dia beza Arab ni ahlan wa sahlan. Arab Melayu ni ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak jalan balik. Lepas tu sekarang pula pesen tetamu datang. Kita malas rumah mungkin sepoh. Kita bawa minum di kedai. Rugi tuan-tuan. Tamu bila datang ke rumah. Datang ke rumah, berkat tu. Dia datang bawa ke rumah. Jadi yang balik kepada cerita Syekh ni tadi, Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni tadi. Balik rumah lepas maghrib di masjid, dia balik tengok ada tamu. Dia pun layan, beri makan. Kemudian azan isyak. Dia nak pergi semayang, tapi ada tetamu. Tetamu dia pula kata, saya dah semayang jamak lah tadi. Okey, tak apalah. Dia layan lah, makan apa semua. Bila dah sudah, tetamu balik. Dia tengok jam, memang orang dah habis semayang isyak. Dia punya rasa galat tak dapat semayang isyak berjemaah malam tu. Dia nak ajak tetamu dia, tetamu dah siap jamak. Akhirnya dia semayang seorang. Dia semayang isyak 27 kali. 108 rakaat. Orang tanya ngapa beri? Saya rugi semalam mengejar fadilah. Inilah salafus salih. Mereka sangat menitik beratkan kepada pahala juga. Sebab pahala adalah mata wang kita. Maka tidak salah Ramadan yang nak datang nanti, kita berniat juga untuk kejar fadilat, nak kejar ganjaran pahala. Sebab Islam tidak menghalang kita kejar pahala, tidak menghalang kita meminta ganjaran surga. Tidak ada halangan. Kata para ulama, wa talabul jannati wal isti'azati minan nar tariqun anbiya'illah wa rasulih wa jami'i awliyaihi as-sabiqinal muqarrabina wa ashabil yamin. Sesungguhnya kita meminta surga dan minta jauh pada neraka adalah cara hidup para nabi, para utusan Allah, seluruh wali Allah, ahli surga as-sabiquna awwalun, ahli surga yang pertengahan ashabul yamin. Bahkan Allah dalam Quran perintahkan kita berlumba-lumbalah meraih nikmat surga. Contohnya bila Tuhan dah sebut macam-macam nikmat lah syurga yang menanti kita dalam surah Al-Mutaffifin, ujungnya apa perintah Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh yang demikian hendaklah engkau berlumba-lumba mendapatkannya. Surah Mutaffifin ayat 26. Kalau kita kaji, malaikat pun minta pada Allah balasan surga. Para malaikat. Nabi ketika menceritakan keadaan para malaikat, Nabi bersabda bahawa Allah ada berfirman, "Fama yas'aluni qala yas'alunakal jannata." Apa yang dimohon oleh malaikat itu, mereka itu selalu mohon dengan Allah, minta surga. Kita masuk Ramadan, ya Allah, aku nak surga ya Allah. Minta surga, tak salah. Sama juga Asiyah, isteri kepada Firaun, yang dia ni seorang yang beriman. Dia juga berdoa kepada Allah, minta balasan rumah dalam surga. Allah rekodkan permintaan dia. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuatkan isteri Firaun itu perumpamaan kepada orang beriman ketika dia berdoa, wahai Tuhan, bangunkanlah saya sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah saya daripada Firaun dan perangainya, selamatkanlah saya daripada kengkauan dia yang zalim. Ini dalam surah Tahrim ayat yang ke-11. Padahal Aisyah radhiyallahu anha, dia lebih utama daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi Asiyah itu lebih utama dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi Asiyah pun dia minta pada Allah surga. Maka adakah salah minta dengan Allah? Tidak salah. Sebab itu orang sufi berpandangan, lam a'budka syauqan illa jannatika wala khaufan min narika. Orang tasawuf dia terkenal satu doa, ya Allah, aku tidak beribadat kepadamu kerana nak surga. Aku tidak ibadat padamu kerana takut pada neraka. Maka kata ulama, boleh, tak ada masalah, niat ibadat tak nak apa-apa. Tapi dalam Quran, Asiyah isteri Firaun,
yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang tarikat, orang tasawuf pun minta surga juga. Jadi boleh amalan kita ni meminta surga. Tuan-tuan pergi ke Mekah tak ada terasa nak ganjaran pahala banyak. Kita pun niat juga bila sampai Mutawih akan cerita. Tuan-tuan haji hajar sekian di sini pahalanya 100,000, semayang ni semua 100,000 belaka. Ni 50,000, ni 100,000, ni 70,000, ni 80,000. Itu ada orang dia pergi Madinah, dia kira pahala dia berapa, tolak tu, oi jutawan dah aku 8 hari Madinah, jutawan dah. Belum pergi Mekah. Mekah sekali ibadah 100,000, duduk sana 11 hari. Itu orang umrah. Kalau orang buat haji 44 hari punya package, 30 hari lebih duduk di Mekah, semayang hari-hari Masjidil Haram. Berapa pahala dia dapat? Itu sebab pesen masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia Haram pergi masjid. Orang tanya apa? Kata lagi dah. Oh, pahala aku kat sana tak habis makan. Apa? Aku pahala banyak berlemu lagi. Aku kalau mati hari ni, Tuhan hutang pula dengan aku. Pahala aku banyak. Pahala banyak. Jadi tidak salah. Hatta kalau kita tengok para nabi pun, mereka beribadat dengan rohaba dan juga rohbah. Maknanya apa? Cemas, takut dan mengharap. Takut neraka, takut azab, takut siksa kubur dan mengharapkan balasan. Allah Ta'ala sebut, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sangat bersegera dalam mengerjakan perbuatan baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan cemas. Inilah orang-orang yang khusyuk. Ini surah Al-Anbiya, surah Nabi-Nabi, ayat yang ke-90. Contoh, Nabi Ibrahim AS minta surga dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pun sama minta surga dengan Allah. Itu banyak disebutkan dalam hadis. Bahkan Nabi menyuruh untuk kita mohonkan untuk dia satu tempat dalam surga nanti. Semasa bila kita bacakan doa itu? Selepas azan. Jadi kita pun, saya ingat dah masuk dah waktu isyak, kita beri laluan dulu kepada azan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas pada ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini, berceritakan tentang persiapan Ramadan kita. Niatkanlah pertama sekali nak dapat kesian belas pada Allah. Niat yang kedua nak mengumpul pahala sebanyak mungkin. Walaupun ada orang kata jangan berkira sangat buat ibadat. Tak, malam ni kita perbetulkan. Meminta ganjaran dengan Allah tak ada masalah. Minta ganjaran dengan orang, itu yang salah. Minta dengan orang. Ganjaran dengan Allah, Allah serba maha. Maha kaya, maha pemurah, maha penyayang. Dia tak ada masalah orang minta dengan dia. Jangan minta pahala dengan ustaz. Itu salah. Ustaz, buat pahala sikit ustaz. Tak boleh. Ustaz belum tentu ada pahala yang banyak nak bagi ke orang. Kita minta dengan Allah, tak salah. Minta surga dengan Allah, tak salah. Sebab itu, tadi kita sebut, Nabi-Nabi pun, diorang pun memiliki cita-cita nak dapat surga terbaik. Nabi Ibrahim AS, Allah rekodkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 85 sampai ayat 87, cerita doa dia. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dapat mempusatkai surga yang penuh nikmat. Nabi Ibrahim pun minta. Walaupun dia never say no, tapi ganjaran tetap dia nak. Nabi kita, walaupun Nabi ini orang paling ikhlas dalam menjalankan ibadahnya, tapi dia sendiri bukan sekadar Nabi itu minta doa masuk surga. Dia suruh pula umat dia, kita doakan dia masuk surga. Masa bila kita doakan Nabi masuk surga? Dalam selepas azan. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr al-As, Nabi sebut, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul. Thumma sallu alayya." Kalau engkau mendengar azan, maka jawablah azan itu seperti mana yang disebutkan oleh Tok Bilal. Thumma sallu alayya, kemudian kau selawat pada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat pada aku sekali, Allah akan ingat pada dia 10 kali. Summa, kata Nabi, dan kemudian sallallahu lil wasilata. Engkau tolong minta kepada Allah supaya diberikan aku sebuah wasilah.
iaitu kedudukan dalam syurga. Fa innahu manzilatan fil jannah. Wasilah ni kedudukan terbaik dalam syurga. La tambari illa li 'abdin min ibadillah. Tidak calon-calon orang yang dapat kedudukan itu di hari kiamat. Wa arju an akuna ana huwa. Aku minta-minta akulah orang yang dapat kedudukan itu. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'atu. Siapa doakan aku dapat wasilah itu, aku beri syafaat kepada orang itu. Kan kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Wasilah itu yang Nabi nak. Dan Nabi tak cukup dia minta, dia suruh pula umat dia doakan. Jadi sebagai umat yang sayang pada Nabi, kita doakanlah. Sebab itu saya ceramah di mana-mana, azan isyak memang kita break sekejap. Sebab kita berpeluang mendoakan Nabi. Kalau skip azan isyak, kita dah hilang satu peluang doa. Nak tunggu subuh esok, tak tahu tak bangun ke tidak. Jadi kita beri, dapatlah kita doa. Dan dapat satu syafaat pula dah malam ni, hanya kerana kita break sekejap untuk berdoa. Baik, tuan-tuan, dalam konteks Ramadan, itu lebih spesifik lagi. Saya percaya tuan-tuan pernah dengar ada satu hadis Nabi sebut, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa-siapa yang puasa pada Ramadan dengan penuh iman, imanan ni iman, penuh kepercayaan. Wahtisaban, apa makna ihtisab? Kata Ibnu Jauzi, muhtasiban jazila ajrihi. Muhtasiban ni orang yang mengira-ngira pahala yang melimpah ruah. Kata Ibn Hajar, ihtisaban maknanya talabas sawabi minallah. Orang yang beribadat kerana nak pahala daripada Allah. Itu ihtisab. Bahasa Melayu panggil hisab lah. Bukan hisab rokok dah. Hisab kira. Ilmu hisab, matematik kan. Kita hisab. Hisab bagaimana? Aku hari ni pahala berapa, puasa berapa pahala. Pagi tadi makan kurma, pahala dah. Kemudian semayang masjid, banyak pahala aku hari ni. Alhamdulillah. Lepas tu pergi masjid, iktikaf, balik semayang duha pula. Kemudian duduk rumah baca Quran semuka dua. Lepas tu tengah hari qailulah sebelum zuhur. Tu semua pahala banyak. Main zuhur berjemaah di masjid. Duduk masjid iktikaf. Kita pun ngira, banyak pahala aku hari ni. Siapa yang puasa dengan iman dan mengira-ngira pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janji ampun semua dosa orang itu. Maka bulan puasa tak ada masalah mengira pahala. Janganlah dia orang kata tak payahlah kita ikhlas sudahlah. Cakap dia tu betul. Tapi untuk Ramadan kena kira. Bukan berkira dah. Kita ngira untuk memancing semangat beribadah. Saya ambil lagi contoh. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu motivasi dia adalah pengumpulan pahala. Motivasi dia. Apa sebab turunnya ayat Inna anzalna fi Lailatul Qadar ini? Dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Wahab bin Munabbih, Jibril sekali tu dia cerita kepada Nabi kita. Dia cerita kepada Nabi tentang kisah seorang lelaki Bani Israel. Nama lelaki itu Syamsun Al-Ghazi. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil Samson and Delilah. Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi ni, Al-Ghazi tu pun Gaza. Dia orang Gaza. Orang daripada Gaza, Palestin. Jadi, orang putih panggil Samson and Delilah. Dalam Christian, one of the important biblical character. Ini orang Kristian mesti kenal dengan Samson and Delilah. Dia kuat kerana rambut panjang tu. Kalau rambut dia kena potong, dia jadi lemah. Samson namanya kalau orang putih. Dulu arwah Benjamin S. Ini budak-budak muda tak kenal Benjamin S. Benjamin S ni dulu pelawak Indonesia lah. Dia buat satu filem Samson Betawi. Sedap juga cerita, boleh tengok dalam YouTube. Samson Betawi. Kalau Samson and Delilah, dia gagah sebab rambut dia. Samson Betawi gagah sebab bulu tiak dia kuat. Cerita berdoa semua. Tapi sedap melayan. Jadi Samson ni, Jibril cerita, dia berlawan dengan orang-orang kafir dengan hanya bersenjatakan janggut unta saja. Jadi ringkas cerita, orang-orang musuh kafir ni pujuk isteri Samson untuk awak tolong bunuh suami awak. Isteri dia cuba banyak kali, tak berjaya. Ikat dengan rantai ke apa ke, suami dia bangun tidur putus rantai. Mana gagah sangat.
Jadi ada Tok Womoh ni pesan, suami awak ni kuat pada rambut, awak kerat rambut dia. Jadi malam tu isteri dia kerat rambut Samsul. Lepas tu bila dah kerat, diikat. Memang dia lemah. Dia tak boleh bangun, kena ikat. Musuh datang masuk dalam rumah, bunuh dia. Tidak bunuh, masuk dalam rumah, dia dikerat telinga dia. Hidup-hidup kerat telinga. Dalam riwayat sebut kerat bibir, lidah, kaki, tangan. Hidup lagi, kerat hidup-hidup. Dalam keadaan dia OKU total itu, berdarah-darah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan aku balik. Kalau aku sembuh, aku akan mengabdikan diri padamu. Ya Allah, aku akan lawan, aku akan ibadah. Macam-macam dia janji. Akhirnya Allah izinkan dia dipulihkan kembali. Dia abdikan diri kepada Allah selama 83 tahun 4 bulan. Mana 1000 bulan. Ni Jibril cerita pada Nabi. Nabi pun cerita ni pada sahabat. Ni hadis-hadis mursal. Jadi kata Mujahid, anna Rasulullah zakara rajulan min Bani Israel labisas silah fi sabilillah alfa syahrin. Nabi cerita pada kami, Jibril sampai kepada dia cerita orang Bani Israel beribadat, berjuang selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min zalika. Maka orang-orang Islam, orang sahabat yang mendengar tu takjub dengan cerita itu. Ada di kalangan mereka bersedih. Ya Rasulullah, sedihnya kami. Berapa pula? Untunglah Samsun Al-Ghazi, dia dapat ibadat 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kita tak dapat sepanjang itu ibadat. Sedih sungguh, manalah kita nak dapat fadilat begitu. Dalam keadaan kesedihan itulah fa'anzalallah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surah Al-Qadar. Jadi ketika itulah turunnya ayat surah Al-Qadar, allati labisa fiha zalika ar-rajulu silahu fi sabilillahi alfa syahrin. Maka orang yang mempunyai peluang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, dapatlah dia menyamai jihadnya lelaki Bani Israel itu, iaitu pahala 1000 bulan. Ini hadis daripada Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam sunan dia. Lepas Nabi cerita itulah sahabat baru jadi semangat balik. Jadi motivasi Lailatul Qadar pun pahala, belum salahnya. Kita niat kerana nak dapat pahala. Apatah lagi bulan Ramadan Lailatul Qadar ini memang pusingan bonus yang takkan dapat sampai bila-bila. Apa sebab pusingan bonus? Kerana umur kita ini takkan mungkin dapat 83 tahun 4 bulan non-stop beribadah. Kita dalam surau ni, berapa yang umur 83 tahun 4 bulan? Katakanlah ada, mungkin tak perasan ke umur dah 80-an. Adakah pakcik-pakcik kita yang umur 80 ni, dia daripada lahir terus ibadah? Dah, lepas tingkatan 5, lepas tingkatan 6, total lepas umur 30 baru ibadah kadang-kadang. Jadi bila kira-kira balik, walaupun umurnya 80 lebih, dia tak ibadah sepanjang usia. Kita pula umat manusia zaman sekarang ini, umur kita tak panjang macam Nabi-Nabi dulu. Nabi Adam umur 1000 tahun. Umat dia pun lebih kurang itu. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Yaakob 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa Al-Masih ketika dia diangkat umur 33 tahun. And still counting. Nabi kita umur paling pendek 63 tahun. Maknanya average umur kita ini lebih kurang Nabi je. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu ma yajuzu zalika. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Sedikit sangat yang lebih daripada itu. Hadis Tirmizi. Mungkin ada tuan-tuan yang dah 7 series. Tahniahlah. Tapi tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Umur 60 sampai 70 ni kata ulama, umur yang aktif sebagai manusia lah. Umur 80 banyak duduk pada berdiri, tak normal sangat kehidupannya. Banyak baring pada duduk kadang-kadang. 80, 90 lagi lah, tak tahu. Memang pelik lah kalau sihat sangat umur 90. Sebab average 60 sampai 70. Memang ada orang yang sekarang cecah super centenarian, ada umur cecah 110 tahun.
Ada juga orang yang semi super centurion, hidup sampai 105 tahun, tapi tak ramai. Sebab Nabi sebut, wa aqalluhum may yajuzu zalika. Umat aku sikit sangat umur itu. Dan kajian sains mengatakan, sekarang dikatakan mustahil manusia mampu menjangkau usia lebih 155 tahun. Paling tinggi pun sekarang ini umur manusia, batas akhir umur manusia 125 tahun. Itu sihat sangat lah tu. Tak minum teh balik main syak, tak minum kat masjid, balik terus balik. Kita kan minum je lepas main ceramah. Banyak makan, banyak ngeteh, tak exercise. Ni paling exercise, sihat, makan macam-macam, paling banyak umur dia 125. Tapi tak dapat juga. Kalau di Malaysia, life expectancy kita, lelaki berapa average? 73.2 tahun. Kalau orang perempuan 77.6 tahun. Life expectancy di Malaysia. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun. Kita duduk ranking ke 71 dalam world life expectancy. Sebab itu umur kita takkan dapat sepanjang itu. Kita berapa lama kita sembah Allah? Tak banyak. Maka bila Nabi sebut, kalau you jumpa ini malam, you ibadah dapat 83 tahun 4 bulan. Tak terliurkah kita mendengarnya? Terliur. Dia punya motivasi dia adalah pahala. Maka beribadahlah sebanyak mungkin pada bulan Ramadan nanti. Sekali lagi, tidak salah beramal mengejar pahala. Tidak salah. Cuma kalau nak bagi dia bagus lagi, biarlah secara konsisten. Kalau kita buat misalnya amal ibadah tu, biar konsisten. Dia konsisten ni maknanya, kalau kita melakukan suatu ibadah tu, biarlah ada continuity-nya. Jangan tinggalkan amalan-amalan sunat. Sepanjang Ramadan nanti, yang wajib memang kita buat. Contohnya puasa misalnya, kita buat. Sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kita buat. Tapi tak cukup. Dia mesti amalan sunat itu banyak. Macam contoh sembahyang berjemaah di masjid, dia lain dia punya kualiti dia. Ataupun puasa tu banyak diselang-selikan dengan benda-benda sunat. Apa makna benda sunat? Sunat ni tuan-tuan, benda yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat rugi, bukan tak buat tak apa, tak buat rugi. Dan Allah Ta'ala pun sendiri, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-Ku yang tak berhenti-henti nak dekat pada aku menerusi ibadat sunat, maka aku pun cinta kepada dia. Nak dekat dengan Allah kena banyak ibadat sunat. Apa lagi? Baca Quran sunat, sedekah sunat. Banyak. Ini semua mesti kita laksanakan sepanjang Ramadan nanti. Yang wajib tu wajib lah. Yang sunat tu mesti banyak. Apa contoh amalan-amalan sunat yang kita boleh kongsikan? Yang ringkas-ringkas sajalah. Ni yang praktikal yang saya beri tuan-tuan. Kalau semain tasbih tak buat dia kita. Ni yang praktikal lah. Antara perkara yang tuan-tuan jangan tinggal bulan puasa nanti, ialah amalan-amalan sunat ketika bersahur dan berbuka. Jangan tinggal amalan-amalan sunat. Apakah amalan-amalan sunat ketika bersahur dan berbuka? Antaranya mesti dalam hidangan kita tu ada kurma. Kurma jangan tinggal. Kurma ni dia benda sunat. Sebab kita kan ibadah ni kena SOP. SOP ni sunnah is our priority. SOP. Jadi kita itibak Nabi. Nabi makan apa ketika berbuka dan bersahur? Makan kurma. Jadi kita sediakan kurma. Tetapi dalam kurma tu pula, ada pula jenis kurma yang dia punya fadilat lebih besar berbanding kurma yang lain. Apakah dia? Dia kurma ni ada banyak pesen. Dalam dunia ni ada 1,400 jenis kurma seluruh dunia. Kita di Malaysia ni sebab kita bukan negara kurma, kita kenal 2 kurma saja. Pertama kurma Yusuf Tayyub, yang kedua kurma free yang Muhammad bagi. Tu je lah yang tahu. Bahkan jemaah kita pergi Madinah, ada sekarang ni pesen program dalam ladang kurma. Dia pun tak kenal kurma apa atas kepala dia. Dia duduk yang ramai bawah pokok kurma. Sebab, ialah tak pelik kita tak kenal. Sebab kurma bukan buah-buahan kita. Dia adalah yang kita basic-basic kita kenal lah. Ajwa, sukari, halawi, ambar, safawi, asila, burkhi, dakini. Itu je lah yang basic-basic. Tapi kalau campur dalam sepinggan 10 jenis, taubat tak kenal yang mana satu. Kita akan bawa kurma free sajalah. Mana kita tahu jenis-jenis apa.
Arab Saudi saja tuan-tuan ada 400 jenis kurma. Imam An-Nawawi ada sebutkan bahawa terdapat sebanyak 120 jenis kurma di Madinah saja. Itu boleh rujuk kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Belum lagi kurma hak daripada Mesir, Iraq, Iran, Tunisia, Pakistan, California pun keluarkan kurma. Kalau California jenis Mekjul dengan Deglet Nur, itu California. Bahkan Israel pun ada lah, sebab dia punya iklim lebih kurang. Mereka ada keluaran Israel nama Jordan River. Itu kalau tuan-tuan jumpa, tak payahlah beli. Kalau sibuk boykot benda lain, rupa hari-hari buka dengan Jordan River. Tak ada, ya. Baik makan je burger hak boykot tu. Kurma keluaran Israel. Tahu aku ada jual ke tak? Orang terbeli, terbawa ke Kuantan. Jadi nanti kalau kita nak bersahur, makan kurma yang paling dimakan oleh Nabi. Apakah dia? Tamar. Ni'mas sahurul mu'minil tamru, kata sahabat. Kata Nabi, makanan terbaik untuk bersahur adalah tamar. Tamar ni apa? Tamar ni kurma kering. Sama ada kurma tu kering kerana dibiarkan ditangkai sampai kering, ataupun dipetik, ataupun arak tu petik kemudian dijemur. Dia kurma kering, dia beza dengan rutop. Rutop ni kurma basah. Kurma basah kalau tuan-tuan makan, tangan akan belengah, melekit. Sebab dia kurma basah. Kurma kering ni kering lah. Kalau dalam kotak kecil-kecil, kita goyang-goyang bunyi kurma kering. Jadi tuan-tuan sebelum nak sahur, kalau benda tu dalam kotak, ambil goyang dulu. Ni hak kering. Sebab kita tak kenal kan? Ambil yang kering. Jadi untuk kita bersahur, makanlah yang kering. Adapun makanan untuk nak berbuka, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabati qabla an yusalli fa illam takun rutabatu fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in. Nabi kalau dia nak berbuka, kata Anas, dia akan dahulukan dengan rutab. Rutab beza dengan tamar. Tamar kurma kering, rutab kurma basah, kurma lembek. Jadi dapat sunat yang berbeza dia punya dengan orang lain. Tuan-tuan berbuka, ambil kurma yang lembek, yang melekat. Sahur yang kering. Jadi bila nanti hari Rabu 12 hari bulan nak sahur pagi tu, ingat. Mana atas meja kurma tu, kena ingat baliklah ceramah ni, bukan dia yang tak ingat. Tapi takutkan ada orang pegang kurma, mana aku lupa ustaz pesan gitu. Kering ke basah? Basah kering basah. Nak buka Google, benda dah mengaji dah masjid. Terhegeh-hegeh baru berfikir, mana makan je lah. Kalau orang dah pergi ngaji, itu makanlah benda ada. Itu satu. Apa lagi benda-benda sunat? Ni sebab kita nak kumpul ekstra pahala. Apa lagi? Sebelum berbuka, sunat hukumnya kita menunggu di depan juadah. Sunat. Dapat pahala. Jadi rugilah selama ni. Ramadan yang lepas, time nak buka, kita entah duduk luar rumah siram pokok, bawa anak berjalan naik motor. Rugi. Kita rugi. Sebab kalau kita duduk je depan makanan, dapat pahala. Apa hikmah? Kita pun boleh faham, mendatangkan syukur bila kita makan nanti. Sebab kita dendam, Allah sedapnya pula. Allah sedap nampak air geram tabak ni, lain macam tabak ni. Tunggu azan. Azan lah. Azan biasanya orang faham, dia dengar radio lah. Sebab azan masjid takut kalau bila buat kelakar ke apa nak cek sound, test sound, pernah masjid negeri kena pandai fikir, melompat semua orang. Rupanya bila tu salah menengok jam. Balalah kita buka radio lah, lebih jelas. Saya ada pesan ke Pahang FM, awak kalau nak pasang azan tu, janganlah lagu gambus tu lama sangat, tak daya mendengar. Daripada pukul 7, kalau kita zaman budak dulu, gambus ni 5 minit je. Lama sangat DJ baru-baru ni pasang. Kat 10 minit. Lepas tu dia senyap fade out. Dia nak azan lah. Tapi belum azan lagi. Sekarang diumumkan masuklah waktu buka puasa bagi daerah Kuantan, Rompeh, Muazzam Shah dan kawasan suatu dengannya Radio Pahang FM mengucapkan selamat berbuka puasa. Kita dah pegang begini dah. Tak azan juga. Pasal Raya Tenten mengucapkan selamat berbuka puasa. Datanglah pasal Raya Tenten. Tenten menawarkan. Aku tergajang radio ni sekarang. Ini khabar orang nak iklan, buatlah iklan lepas azan. Orang akan buka dengar pasal Raya Tenten je kan. Jadi kita biasa
Lepas tu kena duduk awal. Duduk awal begitu panas, dapat pahala. Janganlah tuan-tuan lepas asar duduk dah. Angin perut, sebu. 10 minit pun okey lah. Duduk tengok makanan sambil-sambil mengalau lalat. Boleh lah duduk situ. Apa lagi amalan sunat bulan Ramadan jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal. Tuan-tuan, sedekah ni bulan lain pun boleh buat. Tetapi kalau Ramadan dia spesifik. Kata Anas bin Malik, kana Nabi asja'un nas wa ajwadun nas. Nabi ni orang yang paling berani dan orang paling pemurah. Hadis Bukhari Muslim. Tetapi kana Nabi ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dia ni orang pemurah. Tapi kalau bulan Ramadan lebih pemurah lagi daripada bulan lain. Apa sebab? Kerana bulan Ramadan pahala sedekah kita luar biasa. Dia tak sama bulan lain. Ada ulama mengatakan kullu hasanati bi asyri amsalha illa 700 di'fin illa siyami fa innahu li wa ana ajzi bih. Pahala biasanya dibayar, satu amalan dibayar 10 markah. Tetapi bila masuk bulan mulia, markah tu jadi berubah. Bulan Rejab, kita satu amalan kita buat, malaikat tulis 70. Bulan Syaban sekarang yang kita lalui, satu kebaikan kita buat, dia tulis 700. Tapi Ramadan, satu amalan buat, tulis 1000. Bayangkan tuan-tuan sedekah RM1 bulan puasa, malaikat tulis RM1000. Mana nak dapat bulan lain? Lepas itu Nabi sedekah banyak. Pusingan bonus. Lepas itu saya mencadangkan, kita budaya duit raya ni, kita kekalkan. Tapi jangan beri masa raya. Kita beri masa Ramadan. 2 hari lagi nak raya. Kan orang dah balik kampung. Panggil anak-anak saudara hari last kita buka tu. Petang sebelum pasar tu panggil anak-anak saudara. Bagi duit raya. Anak saudara pun buka. Esok lah raya kan bagi hari ni. Pahala lebih. Dia orang pun buka sampul. RM1 je. Ngapa puasa bagi RM1? Ni bulan Ramadan. Puasa bagi RM1. Malaikat tulis RM1000. Jadi kena syukur pada Allah. 1000 tu sebenarnya di sisi Allah 1000. Tazkirah sikit kat anak saudara tu. Yang kau kedekut pula sekarang ni. Jok dengar ceramah makin kedekut. Jadi pahala banyak sangat. Kalau macam tuan-tuan ada dah niat nak bersedekah, jangan pula nunggu Ramadan baru nak sedekah. Takut ada yang lah simpan duit nak sedekah ke masjid misalnya. Dengar pula ceramah malam ni cancel baru nak masuk tabung RM10. Ustaz kata Ramadan pahala lagi banyak. Tunggu Ramadan lah sedekah. Jangan. Kalau dah niat malam ni sedekah je. Sebab kita tak tahu panjang umur ke tidak jumpa ke Ramadan. Jadi alam-alam sedekah-sedekah je dulu. Di Ramadan tambah lagi. Tak ada cash tak apa. QR code. Boleh scan. Tak ada masalah. Kenapa Nabi banyak lagi bersedekah pada bulan Ramadan? Kerana setiap kali kita sedekah pada orang puasa, semua pahala kita akan dapat. Kita beri hidangan pada orang lain. Man fatara sa'iman kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanquthu min ajri sa'imu syai'a. Hadis Tirmizi. Siapa-siapa yang beri makan pada orang berbuka, semua pahala orang tu sedut ke kita. Zurr, kita sedut. Tanpa menguat la yanquthu min ajri sa'imu syai'a. Tapi tidaklah dia tu sampai tak ada pahala langsung. Kita makan commission. Contoh kita di surau atau di masjid kita ini, saya ingat masjid kita pun dah keluarkan senarai untuk infak Ramadan. Tuan-tuan pun sedekah lah. Ramai orang ni dia nak kerja fadilat lebih. Semua berebut 27 hari bulan. Tayang Lailatul Qadar tu dah berebut ya. Sebenarnya sepanjang Ramadan ni kemuliaan ada. Tak apalah kita pilih hari pertama 2, 3 sampai 29 ataupun 30. Kemudian kita niatkan, ya Allah, setiap kali orang berbuka, biarlah aku dapat segala pahala orang itu. Sebab dibenarkan. Baik itu kita kalau bulan puasa nak belanja orang berbuka, cari orang yang kita jangka banyak ibadat. Jangan belanja orang hak pemalas serupa kita juga. Rugi, pahala tak ada banyak. Tak nak sedut tu kosong. Kalau kita belanja budak Mahat Tahfiz misalnya, dia adalah pahala banyak. Pagi dia ada qiyamul sebelum subuh, sahur lagi. Kemudian dia iktikaf masjid, baca Quran, mengulang Quran, tasmih Quran. Kerjanya Quran sepanjang hari. Jadi pahalanya berjuta-juta agaknya. Datang maghrib kita belanja dia air soya cincau segelas. Dia minum saja segala pahala daripada pagi tadi kita ambil semua. Zurr, dapat kita. Itu untung belanja orang bulan puasa. Jangan belanja orang pemalas, member ke office misalnya. Dia adalah pemalas serupa kita. Bulan Ramadan tidur bawah meja je kerja. Daripada pagi sampai hari tidur. Nak sedut apa orang begini? Membuta je kerja.
Kita pun pemalas juga tapi makan komisen sajalah kerjanya. Sebab itulah amalan salafus salih dulu, mereka mesti belanja orang berbuka puasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia takkan buka puasa melainkan hari tu ada orang miskin makan sekali dengan dia. Itu tabiat dia. Sama juga Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Kerjanya bulan Ramadan 2 saja, baca Quran dan dia beri makan pada orang susah, orang miskin. Ibn Syihab ni dia sirar tabi'in, dia tabi'in junior. Dia kalau Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair itu tabi'in yang senior. Dia ni orang pertama yang membukukan hadis di atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sama juga Hamad bin Abi Sulaiman, dia ni guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar ilmu dengan dia 18 tahun, bidang fiqh, memang alim. Dia ni tiap kali bulan puasa, dia mesti sediakan 500 hidangan pada orang susah. Disediakan. Dan setiap kali bulan masuk raya pula, dia akan beri duit raya pula 100 keping duit perak dia akan bagi. Sedekah. Jadi tuan-tuan nanti bulan Ramadan belanjalah orang. Mungkin ada pula yang rasa galat sebab tempahan dah penuh. Sekarang ni banyak masjid dah penuh dah. Dia tu, ustaz saya nak sedekah tapi masjid dah tutup dah. Maghrib penuh. Jadi kalau saya dulu jaga masjid, dia ada pengalaman sedikit sebanyak. Tuan-tuan, sedekah masjid ni memanglah kalau Ramadan tu berbuka paling banyak pahala. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan rasa nak lebih orang bersyukur dengan nikmat, tuan-tuan sedekah morih. Atau tuan-tuan sedekah makanan-makanan yang ada orang yang sedekah morih, ada orang sedekah berbuka. Pandangan saya berbuka tu lebih baguslah, sebab berbuka tu kita nak ambil pahala dia. Dan juga orang berbuka ni dia lebih bersyukur berbanding waktu lain. Kalau tuan-tuan banding Karipak yang sama letak masa berbuka, karipak yang sama letak masa morih. Beza cara orang makan. Kalau time berbuka dia punya makan bersyukur nikmat, siap pejam-pejam mata. Allah sedapnya karipak, masya-Allah subhanallah. Benda tengah ke bulu 13 jam tak makan. Tapi karipak yang sama dia makan masa morih, belum makan dia angkat dulu. Lain macam. Dia siap banyak oksigen. Padahal beliau sama dia makan. Kadang kita gerang nak marah juga. Tapi kalau tanya saya, selain daripada kita sedekah untuk berbuka, morih juga main peranan penting. Khususnya kita sedekah kepada orang buat semayang tarawih 20 rakaat. Yang geng 08 ni bukan tak nak bagi, tapi 8 rakaat ni bukanlah penat sangat, mineral botol cukup dah buat balik. Untuk 20 ni kita bagi upah sikit lah. Sebab mereka semayang lama. Tuan-tuan letih. Masjid tuan-tuan tahanlah sejuk begini. Siap boleh pakai jaket ni kalau semayang 20 rakaat ni. Tempat lain kalau seorang aircon tak ada. Berpeluh ni meleleh sampai buku lali. Lamalah Tok Imam. Jadi dia punya jihad lebih. Bayangkan kalau lepas dia buat 20, kita belanja nasi arak, kambing menerak atas nasi tu. Bila dia makan, kita pun tumpang pahala jugalah. Jadi jangan kiralah bulan puasa ni hidup di dunia cuma sementara, tempat berbuat amal ibadat. Kumpulkan kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka megang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman pun bertambah. Cuma kalau tadi kita sebut Imam Nawawi pesan kan, orang yang beribadat kerana ganjaran apa semua, ini orang yang ihtisab dia sebut. Tapi kata dia, ada pula orang yang beramal kerana takut azab Allah. Maka ini orang dipanggil orang takwa. Ada orang ibadat seolah-olah dia melihat Allah. Yang ini orang tahap ihsan. Ada orang melihat, orang beribadat kerana syukur kepada nikmat Allah. Inilah makam tertinggi dalam ibadat. Kita ibadat kerana syukur. Malah macam tadi tuan-tuan bersedekah, bukan sekadar pahala memang dapat confirm. Beri itu pula kerana syukur. Ya Allah, aku syukur nikmat aku dapat pencen, dapat anak sihat, cucu comel-comel, geram-geram menengoknya. Semua nikmat ya Allah. Aku sedekah orang berbuka, seminggu aku bayar ya Allah. Sebagai tanda kesyukuran aku. Ini tahap paling tinggi kata Imam An-Nawawi. Sebab itu syukur nikmat, nak dapat pahala, nak dapat kesian belah pada Allah. Tiga ni bila kita gabungkan, dia adalah kemuncak dalam ibadah.
Mudah-mudahan kita ni dapatlah menjadi golongan orang yang muhtasib tadi, orang yang membilang pahala, mengharap kesian belah Allah dan juga manifestasi syukur atas nikmat. Kita ni semayang isyak kejap lagi. Tuan-tuan boleh niat nak dapat pahala, boleh niat nak dapat rahmat kesian belah Allah, tapi kalau tuan-tuan semayang kerana manifestasi syukur, itu paling tinggi. Ya Allah, aku nak syukur nikmat, aku semayang 4 rakaat. Oh, ini marvelous, hebat semua orang ini. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan. Hantarkanlah bulan Ramadan kepadaku. Terimalah segala amalku di bulan Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wal nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Kurnialah pada kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Kami berlindung padamu ya Allah daripada fitnah sepanjang bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.